Orang Islam panggil dia kafir, tak sensitif pun. Malah dia ada satu batch, infidel. Infidel itu kafir. Kafir. Malah ada yang ekstrim lagi, infidel eat pork. Al-kafir ya'kulul khinzir. Tulis tu. Mana kafir makan tu, makan khinzir. Tak sensitif tuan-tuan sekalian. Orang Malaysia mendengar ada tu. Bukan perkataan kafir itu bukan kita buat, Allah yang panggil. Perkataan tu kan Allah yang turunkan. Kenapa kita rasa inferiority complex, rasa rendah diri nak panggil orang kafir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga iaitu yang ada pada Ramadan, wasuddifatis syayatin. Syaitan itu diikat. Syaitan itu diikat. Tuan-tuan sekalian, syaitan ni apa? Kita berkenalan sikit dengan syaitan ni supaya kita tak cinta. Kita tahu jahat dia, kita tak cinta. Orang Melayu kata kenal maka tak cinta kan. Ini kenal maka tak nak cinta dia, maka kita nak jauhi dia. Syaitan ni kana minal jin. Syaitan ni daripada jin. Dia daripada jin. Okay. Dulu sebelum wujudnya manusia kat dunia ni memang telah ada. Antara yang menduduki dunia ini adalah jin. Jin ni dia dicipta daripada api. Malaikat dicipta daripada cahaya. Jadi unsur jin dengan malaikat ni hampir sama. Sebab tu dia orang boleh tengok sesama dia orang. Kita punya unsur ni lebih kasar. Kita ni daripada tanah. Sebab tu kita tak nampak syaitan, kita tak nampak malaikat. Sebab unsur berbeza. Kita lebih kasar. Kalau ada satu tong besar ni, besar macam meja ni, tuan-tuan ambil 1000 lampu suluh. Tuan-tuan suluh dekat dalam tong ni, cahaya tu muat. 1000 lampu suluh dekat satu tong, cahaya tu muat. Satu tong macam ni nak bubuh 1000 orang, muat tak? Tak muat kan? Sebab kita daripada tanah, kita lebih kasar. Jadi kita takkan nampak dia. Kecuali Allah buka lah hijab. Kita akan nampak. Susah nampak dia. Malaikat ataupun jin. Kita boleh rasa. Sebab dia daripada api, kita daripada tanah, kita sejuk. Itu yang kalau tiba-tiba kan, meremang kan. Meremang kan. Sebab unsur tu beza. Okay. Jadi syaitan ni kana minal jin. Daripada jin ni, ada satu jin. Saya nak cakap orang ke ekor ke saya tak tahu. Seekor jin ke, seorang jin ke, sekeping jin ke, seketul ke. Jadi ada satu jin je lah ya. Penjodoh bilangan ada apa tolong. Nanti cikgu bahasa Melayu tolong beritahu saya. Apa penjodoh bilangan bagi jin. Okay. Ada satu jin. Nama dia Azazil. Okay. Il ni makna Tuhan. Kalau kita tengok nama-nama lama, nama malaikat. Jibrail, Mikail, Israfil, Israel. Il ni Tuhan. Azaz ni yang mulia. Maknanya kemuliaan Tuhan. Nama dia tu kemuliaan Tuhan. Okay, Azazil. Ada tu jin nama dia Azazil. Dia ni memang sangat-sangat beribadah sampai dia ni diletakkan sama-sama dengan para malaikat. Maka sampai itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Kenapa nak jadikan makhluk yang akan membuat kerosakan di muka bumi ini dan berbunuhan sesama mereka, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kamu tidak mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicipta manusia, dia punya ramuan dia adalah tanah. Kita ni ramuan kita daripada tanah. Ramuan tu buat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala jadi manusia. Maka setelah jadi manusia, Allah perintahkan seluruh penduduk langit hormati dia. Walaupun perkataannya maknanya sujud. Ada setengah ulama tafsir kata bukan sujud macam kita sujud solat. Maksud solat tu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hormat. Hormat ni kan macam-macam jenis. Kita manusia pun hormat kan. Tadi saya baru habis program dengan satu badan beruniform. Wah, bukan kena tabik gini kan. Hormat. Kalau jumpa mungkin raja-raja, hormatnya cara lain.
Kalau jumpa orang Jepun, mungkin orang maknya tunduk je tu. Kan? Kita orang Melayu, sama Melayu mungkin tak ada. Kan? Bukan orang Melayu kita je tau. Kan? Orang-orang sebelah Khurasan. Khurasan ni negeri Tantan. Negeri Tantan. Tan ni maknanya tanah. Uzbekistan, tanah Uzbek. Tajikistan, tanah Tajik. Kan? Kyrgyzstan, tanah Kyrgyz. Waktu Qaid Azam Ali Jinnah buat negara Islam, dia pilih negara dia. Ini negara Islam, nak namakan apa? Maka dia namakan Pakistan, tanah suci. Pakistan suci, tan tu tanah lah. Maka India menamakan negara di Hindustan, tanah Hindu. Tan di tanah. Saya berbalik daripada Kabul. Ada buat kajian untuk di sana tu. Dekat Kabul tu, ada satu tempat dekat Afghanistan, satu tempat pendakwa-pendakwa tak berjaya mengislamkan tempat tu. Tempat tu dipanggil Kafiristan, tanah kafir. Dan orang kat situ tak sensitif pun dia panggil kafir. Orang kat Malaysia je sensitif dia kena panggil kafir. Tuan-tuan, saya belajar public safety diving. Public safety diving ni menyelam untuk menyelamatkan dekat US tau. Dekat Georgia. Dekat Fort Benning. Sebenarnya pilih untuk belajar public safety diving tu. Dekat situ tu tempat tentera US di training. Antara biasa mereka pergi Iraq, pergi Afghanistan waktu tu. Orang Islam panggil dia kafir, tak sensitif pun. Malah dia ada satu batch infidel. Infidel tu kafir. Kafir. Malah ada yang ekstrim lagi, infidel eat pork. Al-kafir ya'kulul khinzir. Tulis tu. Mana kafir makan tu, makan khinzir. Tak sensitif tuan-tuan sekalian. Orang Malaysia mendengar ada tu. Bukan perkataan kafir tu bukan kita buat, Allah yang panggil. Perkataan tu kan Allah yang turunkan. Kenapa kita rasa infinity complex, rasa rendah diri nak panggil orang kafir? Bukan jahat, kafir harbi je. Ke korang kafir harbi? Soalan dia. Kafir harbi je memang kafir jahat. Kafir orang tak ada beriman. Jangan jadi kafir harbi lah. Jadi kafir yang baik. Maknanya jangan berserang orang Islam. Perkataan kafir pun sampai kita orang Melayu jangan panggil orang kafir. Perkataan tu Quran sebut, firman Allah sebut, Allah yang sebut. Kalau kita rasa rendah diri nak sebut, kena cek balik kita punya iman. Betul saja kata ni. Tak usah orang lain cek, kita cek. Kalau agak-agak kita kata, ya aku ni sampai takut cakap istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, minta ampun Tuhan, aku ni lemah sangat sebenarnya. Sampai aku nak sebut benda kebenaran pun susah Tuhan. Lemahnya kan Nabi sebutkan, selemah-lemah iman tu apabila dekat hati kan. Apa dia kurang tu? Jangan langsung macam tu. Okey, balik semula. Jadi Tantan ni maknanya tanah. Jadi kat sana ada Kafiristan. Tanah kafir. Dia orang tak sensitif pun. Sebab dia dipanggil kafir. Sebab itu memang perkataan Quran. Jalan banyak-banyak ni saya kena kelakar tengok. Ada negeri kafir. Kafiristan. Tuan-tuan, tak percaya. Gurun ke-19 berjaya diislamkan, ditukar nama dia Nuristan. Tanah Nur, tanah cahaya. Sekejap lagi search Nuristan. History of Nuristan. Cuba tengok. Sebelum tu nama dia apa? Gurun ke-18 tu masa dia nama dia Kafiristan. Tanah kafir. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, manusia dicipta di tanah, Allah suruh sujud, maka semua para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis tadi tu. Kecuali Azazil tadi tu. Azazil dia tak nak sujud. Dia tak nak sujud. Dia tak nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Muhammad ni lah, dah faham. Dia ni, kenapa aku kena sujud dengan dia? Aku lebih baik daripada dia. Dia kata kita ni tak bagus. Kita tak bagus. Maka Allah murka. Dia kata tak apalah, murka lah. Ini Azazil. Dia jin tau, dia jin. Ini Azazil. Murka lah. Sebab nak sujud pada dia ni tak nak lah. Allah halau dia bersyurga. Tapi Allah tu maha pengasih tau. Kalau kita buat salah, Allah tetap bagi peluang. Sama juga macam Azazil ni. Allah bagi peluang nak cakap apa. Kalau kita diajak, kita buat salah, kita diajak untuk minta maaf. Kita diajak untuk minta ampun. Salah. Tapi Azazil tak. Dia tak ambil peluang tu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan dia bercakap pada Allah, ya Allah, qala rabbi bima aghwaytani, oleh kerana aku telah menjadi sesat. Dia kata Surah Al-Hijri. Kejap lagi baca Surah Al-Hijri bermula ayat 38. Kita
dirakamkan cerita dalam Quran. Dia kata, qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku dah sesat, aku sumpah dua benda. Satu, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Yang keduanya, wala ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semua dia. Itu sumpah iblis depan Allah Subhanahu wa taala. Dua benda. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam, yang keduanya aku akan sesatkan mereka semuanya. Benda ni kita kena perasan, tuan-tuan sekalian. Berapa ramai orang hari ni dia buat jahat, dia tak rasa dia buat jahat. Ibu kakak minta maaf, berbanyak hari ni melawan suami tak rasa salah pun. Itu sumpah iblis la uzian dalam fil, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Abang-abang, ayah-ayah, banyak kita kasar dengan isteri kita tak rasa salah pun. Sedangkan yang suruh mengasihi keluarga adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan isteri. Bukan kalau isteri yang suruh, tapi Allah yang suruh. Allah Subhanahu wa taala yang suruh kita berbuat baik kepada isteri kita. Kan? Jadi kalau kita tak buat baik, bukan kita tak perlu malu dengan isteri, tapi perlu malu dengan Allah. Kan? Kalau tak nak malu dengan isteri pun, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya banyak anak-anak yang derhaka pada mak ayah, dia tak rasa dia derhaka pada mak ayah. Ini sumpah iblis tau. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam, dan aku akan sesatkan mereka semua dia. Jadi, kemudian dia pun turun. Dia turun ni, tuan-tuan sekalian, dia mengajak daripada jin-jin yang kafir ni ikut dia. Jin ni ada Islam, ada yang tak Islam, ada kafir, jin kafir. Kan? Jin dia tak sensitif kata dia kafir. Kalau dia kafir lah. Manusia sensitif. Kan? Tak percaya kalau tuan-tuan tanya jin, kau kafir kan? Dia akan cakap, kafir. Dia tak sensitif. Tanya pengamal perubatan Islam dalam saya. Siapa pengamal perubatan Islam dalam saya, kalau dealing dengan jin kafir, dia tak malu kata dia kafir. Okay? Aku kafir, kata dia. Maka pengamal perubatan Islam akan ajak dia masuk Islam. Okay? Jadi maknanya, dia ajak golongan jin ada Islam, ada yang kafir. Ada yang kafir lagi jahat. Macam manusia juga. Ada kafir lagi jahat. Nak senang faham. Kita nak senang faham. Grup-grup yang kafir lagi jahat ni, nak senang faham, adalah grup mafia. Nak senang faham. Grup mafia. Ini yang ikut iblis. Yang jadi tentera iblis adalah jin kafir yang mafia. Nak senang faham. Kan? Jadi ketika bulan Ramadan, hadiah kepada umat Muhammad, yang ketiga adalah wasuddifati syayatin. Setan-setan diikat. Setan ni mana? Iaitu jin kafir yang mafia. Nak senang faham. Jin lain ada. Sebab tu tetap ada orang kerasukan pada bulan Ramadan. Jin-jin, tapi dia tak mafia. Cuma dia nakal juga, tapi tak mafia. Jadi dia tidak dihambat, dia tidak diikat. Jin-jin kafir-kafir ni yang mafia ni yang diikat. Ni. Saya pergi Masjid Aqsa. Kita kena pergi asal kan. Okay. Dekat-dekat dalam Masjid Aqsa, salah satu tempat kita boleh tengok adalah penjara jin. Saya waktu kursus sejarah Masjid Aqsa, Imam Aqsa dia ajak saya tengok. Okey Muhammad, ini tempat ni, tempat ni. Ini penjara jin. Jin-jin yang buat salah zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan boleh perintah jin kan. Ditangkap, diikat dan dipenjarakan dekat penjara tu. Saya tanya Imam, ada lagi tak jin dalam ni? Imam pegang tangan saya, ajak jalan. Jangan kau tanya, jalan je. Maknanya ada lagi lah kan. Tapi pergi dekat penjara jin kat sana, maksudnya kalau tuan-tuan duduk hati, ada rupanya kaedah menangkap, mengikat dan mengurung jin. Ada ilmu dia. Ilmu dia ada. Nak belajar boleh tak? Boleh. Boleh tak belajar? Belajar dengan pengamal-pengamal perubatan Islam. Siapa depan-depan saya ni kan, yang mungkin belajar dan tahu. Rupanya boleh. Dan bulan Ramadan Allah kata, Nabi SAW sebut, wasuddifati syayatin. Jin-jin ni diikat. Jadi apa kelebihan diikat? Sebab ikat ke tak ikat ke, ada orang sama je. Sebab apa? Sebab dia tu dah jadi jin. Sebab tu sama je. Dia dah jadi macam setan. Sebab tu sama je. Allah SWT pernah beritahu. Allah katakan, Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sambung ayat tu. Minal jin, nanti wan nas. Ada golongan manusia, tapi macam setan. Ada. Minal jin, nanti wan nas. Sebab itu walaupun setan ni dah diikat, tapi ada yang masih berperangai macam tu. Tapi bagi orang yang tak jadi lagi macam setan,
Oh, rahmat besar sebab setan ni tak ada. Oh, rahmat besar. Dia rahmat besar, setan ni tak ada. Setan ni tak ada, dia tak boleh berbisik-bisik kat hati kita. Tuan-tuan, saya hari ini nak kongsikan apa beza bisikan syaitan dengan bisikan jin. Maaf, apa beza bisikan syaitan dengan bisikan nafsu? Apa beza dia? Saya dah kongsikan malam ni. Dan dengan itu, kelebihan bagi orang yang macam kita dah ke masjid ni, tuan-tuan silat, kita dapat bezakan apa bisikan syaitan, apa bisikan nafsu. Jadi kita boleh belajar benda tu dan tuan-tuan boleh alert benda tu. Supaya apa? Di bulan lain tuan-tuan boleh nampak. Ini bisikan syaitan. Bisikan nafsu ni dia merengek. Nafsu ni kata ulama macam budak-budak. Macam ibu-ibu agak-agak kalau pergi ke pasar raya, tengok beg tangan, kan? Dia merengek. Nak beli ni. Oh, Ustaz, ini kalau sedondonkan dengan warna tudung ni, biasanya kan. Dia merengek. Nak beli. Kan? Murah je bang, nak beli. Kalau tak beli, balik tidur boleh mimpi tau. Beg tangan datang dalam mimpi. Beg tangan ada tangan. Bagi. Jadi nafsu ni dia merengek. Dia macam budak-budak. Macam budak-budak lah, nak minta makanan, nak minta mainan, kan dia merengek. Itu nafsu. Syaitan ni bisikan dia merancang dan meragukan. Itu bisikan syaitan. Contoh kecil hari ni, ibu-ibu kakak, suami lambat balik, dia akan dengar banyak perancangan. Kau cakap ke laki kau cakap jantan tak guna, kau cakap dia. Dia banyak bercakap-cakap. Itu syaitan dia bisikkan. Dia merancang. Yang laki pula, kau tipu je bini kau tu, dia bukan tahu pula. Kau tipu je kan. Sama je. Itu syaitan. Syaitan dia merancang. Jadi bulan Ramadan, kita boleh belajar benda tu. Itu yang paling mahal sebenarnya. Tuan-tuan alertkan dalam diri ke bisikan syaitan, ke bisikan nafsu. Dan sampai kita boleh beza. Itu ilmu sangat luar biasa. Kalau tuan-tuan boleh bezakan, nanti boleh test lah. Bulan Ramadan tu boleh test. Kalau nak bisikkan, okey, kan? Jadi sebab syaitan dah tak ada, jadi kita boleh tengok macam mana bisikan tu tak ada. Tapi kalau ada juga, mana itu nafsu. Dan kita boleh bezakan nanti. Itu ilmu yang paling besar. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ketika nak mati, ketika itu ada bisikan syaitan. Dia merancang, dia meragukan. Kalau kita kenal daripada awal, kita boleh jaga benda itu daripada awal. Kan? Ketika nak mati syaitan akan bisik-bisikkan. Kan? Itu yang bagusnya. Tuan-tuan kalau dapat benda ni, Ramadan kali ni, cenggini saya nak ucapkan. Cenggini, maknanya, oi, ilmu baru ni, macam mana kan? Ada beza kan? Wasud tifati syaitan. Syaitan terikat. Itu kelebihan bulan Ramadan. Yang ketiga.